Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-8, ya, pada muka surat yang ke-46, iaitu tajuknya berhikmah dalam dakwah. Berhikmah dalam dakwah. Lihat pada matan hadis ini, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawalahu an-nas faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma' aw zanuban min ma' fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Syu'aib daripada Az-Zuhri berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di dalam masjid. Lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan segayung air. Sesungguhnya kamu semua diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus membuat kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari hari yang ke-220 dan Muslim hari yang ke-285. Jadi hadis ni dia beritahu kita tentang bagaimana Nabi SAW ini menyampaikan dakwah ataupun berdakwah kepada Arab Badui ini. Padahal dakwah yang dalam isu ini bukan dakwah dari sudut perkataan, tapi dakwah yang sudut perbuatan Nabi SAW. Bagaimana Nabi melayan ataupun mengendalikan isu begini. Iaitu seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung. Dia bukan Arab bandar. Arab bandar ni dia ada tamadun sikit. Jadi Arab Badui ini dia memang satu duduk di kawasan yang pedalaman di tengah padang pasir tu. Jadi kadang-kadang dia seorang dia situ. Orang Arab Badui ni, dan dia boleh kambing di situ. Jadinya mereka datang ke bandar ini untuk mencari barang keperluan. Jadinya pada hari tersebut, ketika Nabi SAW dan juga para sahabat duduk dalam Masjid Nabawi itu, tiba-tiba masuk seorang Arab Badui ini. Dia pun tak tahan, dia nak kencing, nak buang air kecil tak. Dia tengok mana dan je lah. Dia nampak dekat satu sudut tu, dia pun kencing dekat situ. Jadi yang sahabat duduk dengan Rasulullah terkejut lah. Ingatkan dia masuk nak buat apa tak. Rupanya dia masuk nak kencing kat situ. Jadi ketika dia kencing itu, para sahabat nak halau dia keluar. Nak halau, nak pukul dia lah kan. Ini masjid, kenapa orang kencing dalam masjid ni? Nak halau, nak pukul dia keluar. Maka Rasulullah kata tak, biarkan dia. Bagi dia habis kencing dulu. Kemudian kau pergi ambil air segayung ke, ada setimba, tengok pada tempat. Makanya kau siramlah kat situ, tempat-tempat tu. Makanya bau hancing pun boleh hilang. Tapi kita kena tengok juga, kena faham. Sebab suasana di zaman Nabi SAW itu, Masjid Nabawi itu bukan macam kita ni, pakai kapet macam ni. Ini kalau pakai kapet macam ni, memang patut kena. Tandas belakang tu je pun. Signboard pun ada kan. Kalau hari ni lah,
Ini cerita dulu memang macam itulah ya. Jadinya kita kena tahu bahawasanya Masjid Nabawi ketika itu tak ada kapet, dia tanah ya. Jadi kalau dia kencing pun tak ada masalah, bukan dalam masalah. Maksudnya air tu akan meresap masuk dalam tanah. So kita siram je lah. Tak ada masalah. Cuma hari ni memang tak boleh lah. Tak. Jadinya bagaimana cara Nabi mengendalikan isu, mengenangi masalah ni. Padahal kalau ikut betul, banyak sudut kita boleh tengok. Dari sudut buruknya banyak kita boleh tengok. Ya, pertamanya Badui ni dia tak beradat, orang ajar. Kan banyak lagi tempat lekor lagi, kenapa kosong dari sini? Kalau nak ikutkan lah. Nah. Kemudian ni kalau nak ikutkan yang betul pula, dia ni telah menghina agama ni dalam masjid ni. Masjid ni kan syiar Islam lah. Dia berani, dia masuk masjid, dia kencing. Kalau yang nak pandang di sudut tu. Tapi kalau kita pandang di sudut dakwah, dia mengatasi daripada tu. Sebab ya, manusia ini kadang-kadang kenapa dia boleh melakukan satu perkara yang pada kita macam ni kau boleh buat ya. Tak patut betul tak? Atas sebab faktor kejahilan. Itu kenapa penting yang ilmu tak? Bila ada ilmu ni maka dia dapat ya memadamkan kejahilan tersebut. Jadi sebab tu pentingnya ilmu. Jadi atas sebab orang Badui tadi ni dia pun faham, dia pun tak sekolah punya orang, duduk di kawasan yang terkecil, makanya tak heran dia buat macam ni pun. Sebab Arab Badui ni sifatnya dia kasar ya, dan orang Arab Badui ini mereka ini adabnya ada kurang sikit lah. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis lah di mana kisah Arab Badui dengan Rasulullah ni, mereka ni banyak tanya direct terus. Orang tengah bercakap macam ni, tiba-tiba dia bangun dia tanya aja kan. Dia macam tu. Jadi Rasulullah kadang-kadang Rasulullah layan, kadang-kadang Rasulullah tak layan, Rasulullah simpan soalan tu. Maka di akhir nanti baru Rasulullah jawab. Contoh apa dia dah dengar Rasulullah cerita dengan para sahabat, tiba-tiba bangun seorang Badui tanya, ya Rasulullah mata sah, ya Rasulullah bila kiamat? Aku cerita pada topik lain, kau tanya topik lain. Dan terus tanya tiba-tiba ya, tak ada apa pun, dia masuk dia terus tanya ya. Maka Rasulullah tak layan. Tapi di akhir dia Rasulullah beritahu siapa yang tanya tadi tu, ini Rasulullah lah. Lepas tu kadang-kadang para sahabat mereka kadang-kadang mereka suka je kalau Arab Badui ni bertanya, sebab kadang-kadang sahabat ni nak tanya dia rasa segan, dia rasa macam malu pula. Tapi kalau Arab Badui tanya direct terus, dia tak nak simpan-simpan je kan. Sebab dia datang daripada hati dia, apa dia rasa ni dia tanya terus kan, itu. Jadi ini kisahnya Arab Badui ini, dia ada kencing dalam masjid ini, makanya sahabat-sahabat pun nak halau dia, maka Allah tak payah kan. Itu juga dakwah rupanya ya. Sebab dakwah itu bukan hanya dari segi tulisan lah, kita bercakap macam ni formal lah itu ya. Dakwah juga ialah dengan perbuatan. Jadi hari ini kita ni banyak gagal daripada sudut perbuatan. Dakwah dari sudut perbuatan, sikap kita tak dalam kita menangani satu isu tak ya. Jadinya sebenarnya perbuatan juga itu satu benda yang baik, yang bila mana kita tuju akhlak yang baik, maka itu juga dakwah. Jadi pengenalan pada tajuk ini, perkataan al-hikmah tadi. Tajuk dia berhikmah dalam dakwah itu tak. Perkataan al-hikmah adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, yang memberi maksud yang pelbagai, iaitu pengetahuan tentang kelebihan sesuatu perkara dengan ilmu yang paling baik. Atau juga dia bermakna ilmu dan kefahaman, keadilan, sebab percakapan yang sedikit tetapi memberi maksud yang tinggi, kebijaksanaan, tahan marah, kenabian, sesuatu yang tidak memperlihatkan kejahilan. Banyak maksud al-hikmah ni lah. Setiap perkataan yang bertepatan dengan kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, perkataan yang betul dan tepat, dan sesuatu yang menegah daripada berlakunya kerosakan. Jadi antara kita boleh faham kata hikmah ini ialah satu kebijaksanaan. Satu lagi ada sebab. Kadang-kadang kita rasa bila kita buat satu perkara tu, tiba-tiba kita tak dapat benda tu tak. Tapi kita tengok di baliknya, ada hikmah aku tak dapat benda ni dah. Sebab tak. Kalau aku dapat benda ni mungkin aku lupa diri. Kan mungkin aku ni jauh daripada mata hati Allah. Nasib baik tak dapat.
Padahal benda tu kita nak sangat kan. Maksudnya ada hikmah di sebaliknya. Jadi bermaksud hikmah itu ada pelbagai lah. Namunnya dari sudut istilah pula terdapat pelbagai pengertian yang diberikan oleh para ulama, antaranya ialah percakapan yang benar selaras dengan realiti jiwa pada masa itu. Al-Quran dan As-Sunnah, dalil yang menerangkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Perkataan dan perbuatan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah juga membawa masuk segala usaha dan cara tindakan yang sesuai, bijaksana dan berdasarkan kesesuaian untuk mempengaruhinya. Sebab tu dalam dakwah ni dia perlukan hikmah. Iaitu hikmah ini ialah kita bukan ikut lurus, bukan ikut buku. Orang kata tak, dia ni ikut buku punya orang. Jadi bila ikut buku ni orang kata tak ada lah, kalau A, B, dia tak ada lagi dah boleh tolak ansur ke apa ke, tak ada. Jadi tengok pada situasi dan juga isu. Jadi kalau kita tengok di situ tu kita nampak kan, sebab bila kita berurusan dengan manusia, tak semua keadaan tu sama. Sebab tu cara Nabi melayani sahabat pun berbeza. Ya, berbeza-beza. Maksud berbeza bukan dari sudut diskriminasi, bukan. Tapi sebab tengok pada keadaan tempat sesuai dengan orang. Contoh tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang baik yang boleh aku buat lah, masuk mahbubnya macam tu lah. Maka Rasulullah kata apa? La taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, betul apa lagi Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, apa lagi yang pun kata? Kata la taghdab, jangan marah. Maksudnya Rasulullah mengenali sahabat ni dari gambaran dia orang. Jadi bila gambaran dia orang ni, Rasulullah dengan dia cakap, benda yang untuk engkau, yang terbaik untuk engkau, kau jangan marah. Sebab bila kau marah, kau punya barang ni tak boleh buat bincang. Kan? Bila mari barang itu kan tentu ada setengah orang yang macam tu, dia mari barang dia habis semua, dia nak baling. Jadi Rasulullah kenal sahabat ni perangai macam ni. Rasulullah kata, kau untuk engkau, yang kau jangan marah. Jadi terpakai untuk kita semua pun, walaupun kena pada sahabat tu seorang tak. Sama juga macam Abu Zar Al-Ghifari, bila dia jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kau bagilah aku jawatan, kan, bagi job dekat aku, bagi jawatan dekat aku, kan. Rasulullah kata tak boleh, kan, engkau ya Abu Zar, ya, jawatan ni nanti di akhirat nanti satu penyesalan. Jadi bila kau menyesal, kau tak payahlah, kan, untuk Abu Zar. Tapi kenapa Rasulullah bagi pada Abu Hurairah ada jawatan sebagai pemegang orang kata Baitul Mal, ya. Rasulullah bagi pada dia juga pada Muaz bin Jabal sebagai duta pergi ke Yaman, boleh pula. Tapi kenapa untuk Abu Zar Al-Ghifari tak boleh? Rasulullah tengok pada sahabat. Jadi tengok pada keadaan. Ya, ada orang pada dia boleh, ada orang dia tak boleh. Jadi itulah kata bijaksana. Bukan dia minggu luhum je tak. Ada boleh semua tak. Tengok ada situasi dan juga keadaan. Sama juga hadis lain yang Rasulullah menegah sahabat pergi ziarah kubur. Dulu mula-mula masa jahiliah, sahabat masih lagi melekat dengan kefahaman jahiliah ni, maka Rasulullah tak bagi sahabat pergi kubur. Kenapa? Nanti orang Arab jahiliah ni, bila ada kematian, mereka pergi kubur, dia akan meraung-raung, dia akan berguling-guling di tanah. Kan? Dia punya tunjuk, dia rasa macam penyesalan lah, orang yang dia sayang ni telah pergi tak. Dia kata tak boleh, Rasulullah kata jangan bagi kubur, tak bagi. Tapi bila mana Rasulullah dah berhijrah ke Madinah, duduk lama dah, sahabat pun dah faham tentang agama, maka Rasulullah kata okey, hari ni aku bagi kamu pergi ziarah. Sebab ziarah kubur tu bagus, sebab dia mengingatkan kita kepada kematian, maka pergi ziarah. Maksudnya hukum tu dia taklah statik, taklah orang kata mesti macam tu je, tak. Tengok pada suasana dan keadaan. Itu baru betul. Itulah kata bijaksana dalam berdakwah ni. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 dan 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Maksudnya, serulah manusia ni kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana dan pelajaran yang baik. Dan juga kita bagi dia satu pengajaran ilmu yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kalau kita nak menolak hujah mereka pun, tolaklah hujah tu dengan baik. Bukan kita maki dia, kau ni bodoh lah, kau ni apa lah, tak. Kadang-kadang cara kita menolak hujah orang ni dengan cara kita nak menghina dia. Engkau takat mengaji 1-2 guru tak payahlah. Aku ni, dia bercerita macam tu lah. Aku ni Dan, guru aku lebih 10 orang yang belajar. Tak? Dia kira nak kata dia bagus lah tu. Ni antara cara orang nak menolak hujah orang dengan cara dia nak menghina orang tu. Engkau pun mengaji dekat sekolah rendah je, tak payah terima dengan aku lah. Aku ni, jadi itulah. Sebab itulah dalam dakwah ini saya cakap, dan tolak dengan baik dan bantah dengan baik. Bukan dengan cara membodohkan orang, bukan dengan cara nak menghina orang, dengan merendahkan orang. Saya kata tak, bukan. Ya. Walaupun kadang-kadang hujahnya itu kadang-kadang kita tak lahan. Apa dah hujah ni memang tak akademik langsung tak, tapi tolaklah dengan baik. Sekurang-kurangnya kita tunjuk akhlak yang baik. Dia tengok kita pun dia rasa bagus yang ni tak. Dia dapat ambil sesuatu dari kita. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita kena tahu orang yang sesat ni bukan, ialah secara umum dia orang jahil lah. Orang jahil. Tapi sebenarnya orang-orang alim ramai juga sesat. Kan? Bukan orang jahil je sesat. Maksudnya sesat ni dia umum. Kalau orang jahil, betul lah tu. Dari segi pengambilan ilmunya kadang dia tersalah. Dia nak buat benda baik, terjumpa geng-geng ajaran sesat. Makanya di situ dia rasa inilah ajaran Islam. Padahal itu salah pun, tak betul langsung lah. Kadang-kadang orang alim ini, dia pun tersesat macam mana? Dengan ilmunya itu. Dia rasa ilmu dia ni hebat sangat dah. Hingga rupanya dia telah tersesat jalan. Daripada nak mencari redha Allah, dapat kemurkaan Allah SWT. Berapa ramai Allah Ta'ala bagi contoh. Kan? Bal'am bin Bawra pada zaman Nabi Musa dulu dah. Dia orang alim yang hebat. Ya, segi ibadahnya hebat. Tapi dilaknat oleh Allah SWT. Ada ilmu dia. Jadi kita kena ingat lah ya. Maksudnya bukanlah orang jahil saja yang sesat dah. Sebab sini ayat pun Allah Ta'ala dah beritahu dah. Dan dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Allah juga yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sesat itu bukanlah hanya orang jahil saja. Kadang-kadang orang alim pun boleh tersesat. Kemudian firman Allah lagi dalam ayat yang ke-126. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kalau orang tu buat kejahatan pada kita, kita nak balas balik, Allah Ta'ala balas timpa dengan apa yang dibuat. Tetapi kalau kamu maafkan dia, maka itulah yang terbaik. Nah, orang yang sabar dengan ujian itu, itulah yang terbaik. Kemudian dalam suratul Baqarah pula, ayat yang ke-269, firman Allah SWT, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maksudnya Allah menganugerahkan, Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan itu, kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kan? Allah Ta'ala bagi kepada siapa saja. Tak kira lah siapa dia pun.
Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, siapa yang diberi kepada dia kebijaksanaan ini, maka dia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki dengan orang melainkan dalam dua perkara. Yang pertamanya, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi, iaitu seorang lelaki, kita dengki dengan seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala pada dia belanjakan harta itu untuk jalan kebaikan, untuk jalan kebenaran, maka kita pun rasa, ya Allah, iri hati yang aku tengok dia ni, ya Allah, dia ada harta banyak, dia belanjakan untuk agama, tak ni dengar pula dekat bulan Ramadan ni pula dia salurkan untuk masjid, bagi untuk buat ni buat tu semua, tak kita rasa iri hati, ya Allah, bagilah aku kaya macam dia juga, ya Allah, supaya aku dapat menyumbang lebih dari dia, tak. Ni hasad yang baik. Sedangkan hasad ni benda tak baik dah, hasad dengki mana baik, tetapi boleh dibenarkan dalam dua perkara. Itu yang pertama, kita dengki, ya, orang ni banyak harta, kita nak kaya macam dia supaya kita dapat boleh menyumbang pada dia, baguslah, ya. Bukan dengan cara kita nak menjatuhkan dia, itu tak bagus, itu tak betul, kan. Dengki punya pasal kita nak lingkupkan dia, itu salah lah. Yang keduanya, bila hasad dalam perkara, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang ini kita tengok seorang itu Allah Ta'ala bagi dia ilmu pada dia, lalu dia gunakan ilmu ini untuk memberi hukum dan mengajarkannya kepada orang lain, maka kita pun rasa kita nak belajar macam tu juga. Kita nak belajar, kita juga nak mendalami ilmu agama supaya kita dapat faham agama, itu juga benda yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Keterangannya, para pendakwah akan berhadapan dengan pelbagai golongan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. Sebab itulah kenapa cara Rasulullah melayani sahabat pun berbeza-beza, sebab latar belakang kita tak sama. Ada orang yang mana pengajian dia takat mula rendah, ada takat SRP, takat SPM je, tapi ilmu yang nak disampaikan sama sekata dah. Sebab itulah kalau pendakwah ini dia kena bijak dalam memilih perkataan, dalam melihat situasi. Kalau orang kampung, guna standard bahasa kampung je lah, tak payahlah guna bahasa tinggi-tinggi sangat. Kalau dengan orang akademik, bahasa akademik lah, kan? Kalau seorang doktor balik nak cerita kat orang kampung tentang penyakit kencing manis tak, kalau dia guna istilah pelik-pelik, diabetes ke apa, orang tak tahu benda diabetes ni tak. Kencing manis pakcik, kencing manis, cakap dah kencing manis, ingatkan apa cakap diabetes mana pakcik tahu. Jadi pandai bijak menggunakan istilah-istilah tentu tak. Sebab tu bila mana ini, sebab apa, latar belakang berbeza, tak sama. Jadi bukan dari segi latar belakang, ilmu dan juga sikap pun setiap orang dia tak sama. Kepelbagaian ini harus dihadapi dengan cara yang sesuai dengan tahap kecerdasan masyarakat, iklim budaya pemikiran dan sikap mereka. Ini merupakan dasar-dasar dakwah yang telah digariskan oleh ajaran Islam, iaitu mengajak manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan keadaan manusia. Tengok pada suasana tempat, budaya tempat tersebut, kan? Makanya di situ kita boleh serapkan dakwah kita. Syekh Muhammad Abduh berpandangan bahawa seorang pendakwah akan menghadapi 3 jenis manusia. Dia akan berhadapan dengan 3 jenis manusia. Pertamanya, golongan cendekiawan yang dapat berfikir secara kritis dan mendalam, cepat dapat menangkap sesuatu persoalan. Mereka ini harus didakwah dengan berhikmah, iaitu dengan alasan dan dalil dan hujah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka. Jadi orang yang cerdik ni, cendekiawan ni, dia bila mana kita melontarkan sesuatu pandangan, kita melontarkan satu perkara, dia tengok dia nilai dulu, kan? Kemudian dia akan uji kita, kan? Nak betul tak betul hujah kita bawa.
contoh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah cerita pada orang Mekah. Maka ketika Rasulullah cerita itu, ada golongan-golongan rahib padri-padri ni, orang yang bijak-bijak ni, dia tanya Rasulullah, ya Muhammad, kan, kau cakap kau pergi ke Baitul Maqdis malam dan kau balik hari ni. Kau pergi semalam, kau balik hari ni. Sedangkan perjalanan nak pergi ke sana ambil masa lebih sebulan. Kalau ikut logik akal, sebulan. Tiba-tiba kau boleh cakap, kau pergi semalam sampai Isyak, kau balik subuh tadi. Ini memang benda tak logik. Tapi dia tak tolak lagi. Okeylah, dia uji Nabi SAW. Kalau kau kata kau pernah pergi ke Baitul Maqdis, okey, cuba cerita kat kami, macam mana rupa Baitul Maqdis tu? Cuba cerita kat kami bagaimana rupa Masjid Al-Aqsa tu. Describekan kepada kami nak tengok, kami nak tahu. Sebab dalam kalangan mereka ada yang tahu. Jadi Rasulullah SAW pergi Isra ke Baitul Maqdis, bukan kerja Nabi nak tengok kipas ada berapa, tiang ada berapa dah. Rasulullah sebenarnya sunat 2 rakaat je kat situ. Betul naik atas, terus dimekrajkan ke langit. Bukanlah Nabi nak tengok polah di mana tandas ada berapa pintu, bukan kerja Nabi itu. Tinggal semayang je pun. Tapi sebab orang ni dia uji Nabi. Mereka uji dia, ini kita perlukan fakta. Kalau betul kau pernah pergi, ya, bukti dia mana. Maka Allah Ta'ala datangkan rupa bentuk Masjid Al-Aqsa tu di hadapan Nabi. Nabi boleh cerita dengan detail. Maka mereka cakap, betul ya, dia tak bohong lah. Sebab dia cakap tu semua betul. Ni, itu orang cendekiawan, orang cerdik ni. Ya, cara nak uji tu dengan fakta. Dia bukan kata, takkan tak percaya kat saya kot. Kan, takkan saya bohong kot. Kan, ada dia punya tu. Dia bukan tak punya tu. Dia ni, dia akan bagi minta dalil pada kita. Kalau betul kau nak pergi, kau cerita aku. Kan, itu orang cerdik lah. Orang kata yang akademik lah. Yang keduanya, golongan yang kedua ialah golongan orang awam. Yang kebanyakannya belum dapat berfikir secara kritis dan belum dapat menangkap pengertian yang tinggi-tinggi. Mereka hendaklah didakwah dengan cara memberi nasihat dan pengajaran yang baik, iaitu melalui pendidikan yang baik dan mudah difahami. Dalam beragama, orang awam, walaupun dia ni background dia mungkin seorang yang akademik lah, tapi agama dia kurang lah. Makanya kita bagi tahu dia, dalam melaksanakan satu perkara itu, biarlah kita buat secara berperingkat-peringkat. Tak perlu nak kejar semua, nak ambil semua, dah buat. Settlekan ini dulu. Kan? Asas dia mudah. Ini ramai tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tak dapat jaga solat fardu 5 waktu. No. Maka kita tekankan ini dulu. Fokuskan untuk jaga solat fardu 5 waktu. Dah dapat jaga solat fardu 5 waktu, istiqamahkan pula solat fardu 5 waktu secara berjemaah. Dah dapat istiqamah yang tu. Kan? Solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid. Okey, di situ akan datang. Bila kita beramal dengan apa yang kita tahu, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita tak tahu. Yang penting buat yang tahu dulu. Dan dapat yang tahu baru Allah Ta'ala bagi lagi. Sebab tu tadi ayat ni kita baca yuktil hikmata. Yuktil hikmata. Allah Ta'ala akan bagi hikmah pada siapa yang dia nak tadi tu. Bila kita beramal dengan apa yang kita tahu, Allah akan tambah lagi lah. Yang ni yang tahu pun tak beramal, betul berlagak pula tu. Amalnya tidak. Kan? Makanya macam mana nak tambah ilmu? Tak ada. Yang ketiganya pula, golongan yang tingkat kecerdasannya di antara yang tersebut di atas. Nak kata cerdik sangat pun tidak, nak kata bodoh sangat pun tidak. Mereka ini hendaklah didakwa dengan bertukar-tukar pandangan dan fikiran yang boleh mendorong untuk berfikir secara sihat dalam mencari kebenaran. Dengan cara berdialog lah. Ini yang banyak dibuat di barat lah. Ya, NGO Islam lah. Mereka berdialog dengan orang bukan Islam. Cerita tentang Islam. Baik isu Palestin ni semua orang cakna dah. Cuma akhir-akhir ni dia sejuk sikit. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab Yahudi ni dia memang cerdik lah, bangsa yang cerdik. Kan? Sekarang dia tutup semua media. Kan? Tak tahu pun. Dia hentam kan. Sampai sekarang di Rafah sekarang dia dah hentam dah dibunuh. Dia suruh orang Palestin ni hari tu. Dia suruh ramai-ramai pergi kumpul di Rafah. Konon-konon nak buat penempatan apa semua situ dah. Bila semua dah pergi ke Rafah, dia bom Rafah, jahat tak jahat. Ya. Cuma kita dunia kita tak tahu. Sebab tu kita kata tak ada apa-apa pun. Tak. Dan kita kena ingat bahawasanya Yahudi laknatullah ini, mereka ini atas alasan
Dia bagi alasan macam ni je. Kami bukan nak perang dengan orang Palestin, orang Gaza. Kami nak bunuh Hamas. Itu alasan. Sama sebiji macam mana Amerika gunakan modus operandi dia untuk masuk ke Afghanistan. Kami nak cari Al-Qaeda. Kami nak cari Osama bin Laden. Dia habis semua dia dah nak. Sama dia buat di Iraq. Kami mencari senjata nuklear. Sampai hari ini tak jumpa. Iraq hancur. Itulah dia buat. Ya, dia tutup semua media dunia, orang dunia tak tahu. Dia bunuh orang Palestin, dia bunuh orang apa. Ada alasan nak cari Hamas, tak? Bukan cari Hamas. Ya, itu kita doa lah tuan-tuan, kita doa lah. Kita janganlah hilang pada rasa kita nak jemaah macam Palestin ni memang orang kata memang sayu, memang sedih lah. So kita tak boleh nak buat, tak mampu nak buat apa-apa. Kita hanya mampu berdoa ya tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan, dekat mana boleh buat lah. Jangan kita pernah orang kata putus berdoa. Ya, sebab memang itulah Yahudi lanatullah. Sebab mereka beriman dengan Al-Quran. Mereka beriman dengan hadis Nabi SAW. Orang-orang Yahudi ni. Kenapa? Sebab mereka tahu umat Islam ni, Allah sebut, umat aku dari zaman, mereka ini ibaratkan buih-buih di lautan. Mereka ramai, banyak, tapi tak ada nilai sekupang pun. Boleh tak hari ni tuan? Umat Islam dan dunia ni antara teramai ni, 3 bilion lebih ni. Apa boleh buat? Sekupang boleh pakai. Orang tak sebut tak ada nilai lah. Tak. Sebab tak boleh buat apa-apa. Kenapa tak boleh buat apa tuan? Pertama sebab tak bersatu lah. Keduanya sebab Allah Ta'ala campakkan penyakit al-wahnu dalam diri manusia, dari diri orang Islam. Rasulullah sebut. Ni yang orang Yahudi kaji. Apa itu al-wahnu? Bila Rasulullah tanya dalam kitab Kiamat, kita dah baca dah dulu lah, hadis yang kedua ketiga kot, tentang penyakit al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Allah Ta'ala campakkan penyakit al-wahnu ke dalam diri orang Islam, iaitu hubbud dunya wa karahatul maut. Orang Islam hari ini mereka cintakan dunia dan bencikan kematian. Tak nak mati. Dia tak nak mati bukan sebab dia ni takut amalan tak cukup, tapi dia takut mati sebab rumah aku siapa nak jaga, kereta aku siapa nak hidup enjin pagi-pagi, kedai aku tu sewa siapa nak kutip. Dia fikir yang tu. Ladang-ladang aku, ladang sawit ke, ladang getah ke, siapa nak kutip buah ni semua. Ingatkan dia takutkan mati sebab amalan tak cukup. Rupanya takut mati pun sebab dunia juga. Jadi atas sebab itulah orang Yahudi dah kaji. Sebab tu mereka berani bertindak sewenang-wenangnya kepada orang Islam. Mereka tahu orang Islam ni memang takkan kuat. Dan mereka tahu dalam Quran telah juga menyanyikan mereka akan hancur, mereka akan mati. Dia orang yakin sebelum kami mati kena belasah dulu lah. Dia akan sampai waktunya, dia akan pergi, dia akan mati. Dia akan hancur orang Yahudi, dia akan ranap terus. Itu janji Allah. Dia pun yakin dengan benda ni. Tapi sementara aku nak ranap, aku balun cukup-cukup dulu. Sebab sekarang tengah lemah. Dia tahu. Jadi itulah kita lah. Kita pun dah tahu kan, tapi tahu je lah. Kan? Oleh itu, dakwah yang berkesan adalah mengikut keadaan orang yang didakwahnya. Dalam konteks dakwah, Allah SWT telah menjelaskan hikmah dalam beberapa makna mengikut kondisi, keadaan yang berlaku. Antaranya hikmah dalam erti kemampuan memilih waktu yang sesuai. Bila harus berbicara dan bila harus diam. Itu dia hikmah juga. Kan? Bukan nak cakap tak kena tempat kan. Kita tengok pada situasi keadaan. Pengajaran hadis ini, yang pertama, bersegera dalam membersih hadis tadi lah. Kita yang badui kencing dalam masjid tadi tu. Ya, kita balik pada matan hadis tadi tu. Pertamanya, bersegera dalam membersihkan kotoran, terutamanya najis apabila tiada sebarang halangan. Ini kerana sebaik saja orang Arab badui tadi tu selesai hajatnya, yang dibuang air kecil tadi, dia kencing tadi, baginda Nabi SAW terus memerintahkan supaya dicurahkan air di tempat yang telah terkena kencingnya, supaya bau hancing tu tak naik. Maka cepat-cepat siram. Keduanya, menjaga kehormatan masjid. Adab-adab masjid hendaklah dijaga dan dijauhi segala sesuatu yang bernajis dan benda-benda yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu disunatkan menyediakan tandas yang khusus berhampiran dengan masjid untuk memberikan kemudahan kepada orang yang terdesak untuk menunaikan hajat. Ya, kadang-kadang kalau macam masjid kita ni alhamdulillah dekat-dekat je, tapi yang penting signboard. Ya, kadang-kadang orang ni dia nak terkucil, dia nak masuk pintu pagar,
Dia ingat tanda kat belakang, orang ingat tanda kat belakang sana kan. Pusing, dia tahu lah sini rupanya tanda. Ingat kan jauh sangat. Jadi signboard je lah. Mudah penunjuk arahan. Mudah orang nampak lah. Oh, tanda besar. Okey, senang. Kan? Tengok pada keadaan lah. Tapi kalau macam di Masjid Nabawi, Masjid Haram, tanda tu di luar, ialah sesuai lah dengan keadaan. Tengok pada keadaan tu dah. Jadi macam kita, masjid kita ni buat dekat-dekatnya, kalau tak jauh-jauh sangat, ujung sana kan. Jadi menyukakan orang. Yang ketiganya, kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam perkara amal ma'ruf wa nahi munkar. Menjaga diri daripada terkena najis merupakan sifat yang kemas tertanam dalam diri mereka. Mereka nak halau Yahudi itu keluar sebab takut air kencing tadi tu hebat kena pada mereka. Makanya tu betul dah juga nak ngelakkan daripada terkena najis. Yang keempat, menolak kerosakan yang lebih besar. Sebab tu Rasulullah kata biarkan dia kencing dulu. Sebab nak menolak kerosakan yang lebih besar dengan mengharungi yang paling ringan. Rasulullah SAW melarang para sahabat radhiyallahu anhum daripada menyergah kerana dibimbangi orang Arab Badui tadi itu dia lari. Dan ini menyebabkan air kencingnya akan terkena di merata tempat. No, asalnya kena kat situ dinding. Sekarang dia kejar Yahudi itu, dia lari dengan depan imam naik atas mimbar pusing belakang. Lagi tu. Jadi tak apalah. Dia dah kena biarlah kat situ sajalah. Supaya kemudaratan tu dapat dielakkan. Kalau dalam kaedah usul fiqh kita panggil dia sebagai akhafu dararain. Iaitu dia ada sekiranya ada dua benda yang mudarat. Dua benda yang mudarat tapi kita tak boleh buat nak elakkan. Maka kita ambillah mudarat yang lebih ringan. Ada dua mudarat, tak ada pilihan. A, B je, C tak ada. Makanya kita ambil yang lebih ringan. Kesalahan sememangnya telah pun dilakukan. Berasaskan kepada perkara inilah ulama menyimpulkan satu kaedah yang penting, iaitu diharuskan melakukan salah satu mudarat yang lebih ringan bagi menolak kemudaratan yang lebih besar. Yang kelimanya, bersikap lembut kepada orang yang jahil. Rasulullah SAW mengajar orang Arab Badui tersebut dengan lemah lembut kerana perbuatannya bukannya disengajakan, tetapi disebabkan oleh kejahilannya tentang hukum syarak. Oleh sebab itu, layanan Rasulullah SAW terhadapnya tidak sama dengan orang yang sengaja dan berdegil. Sebab tu kadang-kadang kita tengok hakim di mahkamah lah, dia menjatuhkan hukuman tu, tengok kalau orang ni memang dia ni tahu bab undang-undang, dia tahu manipulasi undang-undang, kadang-kadang dia bagi hukuman maksimum berbanding dengan orang yang kali pertama buat kesalahan, orang yang background dia pun adalah kau ni pun tak apa tidak, berbanding orang yang pandai undang-undang kan. Awak dia tu hukuman maksimum. Sebab apa? Sebab awak tahu undang-undang, awak pandai manipulate undang-undang. Atas sebab tu dijatuhkan hukuman maksimum. Apa dia jadi? Ada orang kena penjara 2 tahun, ada 6 bulan. Sebab apa? Oh, dia ni. Jadi tengok pada latar. Tengok pada latar belakang. Jadi begitulah lah. Yang keenamnya, hidup berjauhan dari kota sebagai faktor kejahilan. Hadis ini menunjukkan bahawa orang Arab Badui yang berada berjauhan dari kota kurang terdedah kepada ilmu, sementara tingkah lakunya pula tidak menggambarkan adab dan disiplin. Oleh sebab itu, ilmu sepatutnya disebarluaskan hingga keluar bandar supaya masyarakat di sana terdedah kepada cara hidup yang beradab dan berdisiplin. Dulu-dulu kita dah, mak bapak dulu hantar anak pergi asrama jauh-jauh dah, MRSM dah sebagainya dah. Sebab apa? Nak dapatkan ilmu lah. Anak duduk dalam pedalaman, baik di Sabah, di Sarawak pun sama. Yang kasar pedalaman tu, maka di kerajaan sediakanlah asrama duduk. Supaya senang. Kalau tidak, kalau kau berulang daripada rumah, memang tak boleh sekolah lah. Tapi hari ni kita punya sistem pendidikan kita, orang kata apa, semua sekolah ni, orang kata dah standard tu dah tinggi dah. Nak banding dengan dulu lah. Kan? Jadinya, ya, masuk asrama ke, tak masuk asrama ke, benda tu standard dah sama. Sebab pertamanya, semua guru-guru dah terlatih. Jadi benda tu, ilmu tu dapat sampai. Baik kawasan pedalaman, guru yang dihantar pun guru yang terlatih dah. Buku test yang dipakai sama, standard satu Malaysia sama je, tak ada beza pun. Cuma kadang-kadang kalau lebih kelas asrama ni mungkin dari segi ada kelas tambahan ataupun persaingan dengan kawan-kawan. Kan hari ni jurang perbezaan tu dah kurang berbanding dulu lah. Dulu betul lah, dulu mak ayah hantar anak-anak asrama tempat ni. Tapi hari ni kita kata kalau kita hantar sekolah biasa-biasa pun insya-Allah. Kan? Sebab apa? Standard tu dah naik dah ni. Okey.
Dan tengok pada kesan berhikmah dalam dakwah. Untuk mendapatkan keberkesanan dakwah secara berhikmah, beberapa faktor yang telah dikenal pasti perlu ada pada setiap pendakwah. Kita lah ni, nak kena ada bagi menarik perhatian mad'u, bukan madu, mad'u, iaitu orang yang didakwah tadi, sasarannya. Yang pertama ialah faktor pendakwah. Ya, pendakwah merupakan faktor pertama yang dapat menarik perhatian sasaran. Ini kerana pendakwah adalah orang yang bertanggungjawab dalam menyampaikan risalah kepada manusia dan merangsang manusia supaya menerima Islam yang disampaikan, mesej yang disampaikan. Kita faktor pendakwah tu penting, kan? Yang kemudian, yang keduanya, faktor mesej yang ingin disampaikan. Islam amat mementingkan mesej yang ingin disampaikan agar ia dapat disampaikan seluas mungkin dengan cara yang menarik dan berkesan. Ini bermaksud apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah membawa mesej dakwah. Kan? Kadang-kadang poin yang nak sampaikan itu semua, kadang-kadang kita pasal keiman. Tapi kenapa kadang orang dia suka ustaz tu? Kenapa orang tu suka ustaz ni? Cara sampai tak? Penyampaian yang terang, jelas, mudah difahami tak? Itu penting bagi penolong dakwah. Faktor yang ketiga ialah faktor gaya persembahan mesej. Gaya persembahan mesej dakwah yang ingin disampaikan merupakan antara salah satu faktor yang dapat menarik dan memikat jiwa sasaran apabila dipersembahkan dengan baik dan bersesuaian dengan keadaan mereka. Kita tahu latar belakang masyarakat tempat sebut. Orang kata apa? Laras bahasa yang nak digunakan sesuai dengan masyarakat. Dan mereka boleh terima tak? Saya cakap tadi, kita tidak menggunakan laras bahasa yang tinggi-tinggi macam orang akademik. Ini bukan cerita kat universiti, kat masjid je pun. Jadi gunalah istilah-istilah bahasa yang orang boleh faham. Sebab latar belakang orang yang mengaji di masjid dia tak sama berbanding kalau kita mengaji di kuliah di universiti. Kalau di universiti kita dah tahu dah, ni budak-budak ni semua SPM semua bagus-bagus ni. Sebab tu boleh cakap bahasa tinggi-tinggi kan. Tapi kalau di masjid ni orang tak pakai latar, jadi kita gunakanlah taraf bahasa tu kena sesuai. Yang keempat, faktor masa dan situasi. Salah satu faktor yang penting dalam dakwah bagi menarik perhatian sasarannya supaya mereka menerima ajaran Islam yang disampaikan ialah faktor masa dan situasi yang sesuai agar mesej dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tengok pada kadang orang tu, kadang orang tengah sibuk bekerja, kita cakap dia tak sesuai sebab dia tengah fokus dengan kerja dia. Cari waktu yang lapang. Tengok pada keadaan kan, makanya di situ atau kita selit-selit. Nak sampaikan dakwah ni tak, kita selit-selit ketika waktu rehat dan sebagainya tak. Orang ada kebijaksanaan lah. Kesimpulannya, yang pertamanya, pendakwah yang bijaksana adalah mereka yang mampu mengetahui bilakah masanya dia perlu berlemah lembut, siapakah orang yang dia perlu bertegas, dan bagaimanakah bentuk penyampaiannya mengikut perkiraan yang ada. Kesimpulan yang kedua, pelaksanaan dakwah yang penuh hikmah itu, pendakwah perlu mempunyai ilmu. Ya, kena ada ilmu. Ilmu saja ada tak cukup, kena ada kebijaksanaan. Bagaimana kita nak deliver maklumat tersebut. Dan perlu ada kesabaran, ya, keadilan, lemah lembut, kefahaman, kebenaran dan pengalaman sebagai asas untuk membuat sesuatu keputusan yang bersesuaian dan tepat dengan keadaan sasaran. Yang ketiganya, hikmah dalam berdakwah juga berarti dakwah harus sesuai dengan realiti setempat. Ambil contoh Afrika, awak mari ke Malaysia, dia tak nak kena lah. Suasana sana pun lain. Jadi budaya sana pun lain. Jadi dia tak sama. Jadi kena sesuai dengan setempat. Tapi kena ambil yang benda yang positif tu okey. Cuba nak masukkan tu boleh. Macam hari ni, tu kempen, solat subuh berjemaah, tak macam solat Jumaat. Benda yang baik kan? Cuba terapkan, kan? Cuba nak hidupkan suasana di Masjidil Haram, suasana di Masjid Nabawi, bawa mari Malaysia, okey lah tu. Benda tu memang boleh praktik kan. Dakwah mesti membumi di tempat dia berpijak, bukan melangit sehingga tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan manusia. Wallahu ta'ala